Syukur pada Allah kita semua Islam. Ada lagi 6 bilion lebih yang tidak Islam, yang belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, sekarang ni kita berada di dalam masjid. Masjid ialah rumah Allah. Yang pilih kita untuk berada dalam rumah Allah lah ni 740 ni ialah Allah. Allah yang menggerakkan kaki-kaki saya dan kita semua. Allah yang mengizinkan kereta dan motor kita untuk diparking di sekitar rumah Allah. Kemudian kaki kita diizinkan untuk melangkah masuk. Duk sampai lah ni. Sekarang ni 7.40 dalam rumah Allah. Maka kesemua daripada kita mintalah dengan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran bahawasanya Allah tahu tiap-tiap daun yang luruh di atas muka bumi ni. Tiap-tiap helai daun yang luruh. Daun yang luruh di Malaysia. Daun yang luruh di Brunei. Daun yang luruh di Amerika Syarikat. Kesemuanya Allah tahu berapa jumlah daun yang luruh dan berguguran itu. Allah tahu berapa jumlah yang berguguran dan luruh. Allah tahu di mana dia jatuh. Allah tahu saat dan jam berapa daun itu jatuh. Kalau sebanyak itu dan sebesar itulah kuasa dan pengetahuan Allah. Kalau kita sebut Rabbi, Adkhilnal Firdausal A'la, wahai Tuhan, kurniakanlah kami dengan syurga Firdaus yang tertinggi. Maka sudah pasti Allah mendengar doa yang kita lafazkan di mulut ataupun doa yang kita lafaz di dalam hati kita pun Allah dengar. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Tahun ni ini ceramah saya di Pulau Pinang yang kedua. Baik dia boleh jawab. Saya tengok PA tu. Kan, tak boleh jawab, saya nak suruh dia berdiri tu. Tahun ni yang kedua. Ceramah di Pulau Pinang, Allah izin, alhamdulillah. Saya bukan daripada Brunei, saya Sungai Petani je pun. Kan, dekat je. Tapi jadual harian sangatlah padat sampai akhir tahun. Bulan 12 ni, 1 Disember kami akan buka untuk slot ceramah. 1 Disember sampai 31, kemudian kita tutup untuk slot ceramah 20-25. Saya ambil kesempatan sebut ni sebab saat lagi dalam medsos pun ada belas puluhan ribu yang tengok. Ramailah di situ yang akan ambil perhatian di situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Semua yang ada nyawa akan rasa sakit mati seorang sekali. Termasuk wadi yang sedang bercakap. Yang hadir malam ni dalam masjid, semua yang belum pernah mati. Kalau pernah mati, dia tak mai. Dia bukan orang. Kalau dia duduk kan, lah banyak pakat duk pi buat rakaman di bangunan-bangunan kosong ni. Pengikut pun ramai juga. Kan, yang tengok pun ramai, yang layan pun ramai, yang pi buat, ajak kawan nak buat pun ramai. Pi cari hantu. Masjid tak mau cari, nak cari hantu. Dia dunia ni terbalik, semua terbalik dalam dunia hari ni. Orang cari hantu, cari setan. Kita cari Quran, cari zikir sepatutnya, cari Allah. Bukan buang masa duk pi berminggu-minggu habis beribu, bukan RM5-6 tau. No, dengan flight, dengan makan, dengan hotel, beribu-ribu, habis RM7-8 untuk rakam kat orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi sebut seseorang tu akan mati ikut cara hidup dia.
Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Seorang tu, ni boleh tulis status Facebook ni. Seorang tu akan mati mengikut cara hidup dia. Kalau dia selalu mabuk, maka mabuklah dia mati nanti. Kalau begitulah keseluruhan ataupun kebanyakan hidup dia, maka begitulah kematian dia. Orang suka main ulang, orang kata apa? Esok mati dengan ulang tu. Kan kita doa ni, orang tua-tua lah sebut. Dia selalu, dia suka, dia minat buah tang ni. Bisa ni. Main sagi tangkap, tarik daripada dalam sangkak tu, tarik keluar, kawan tu patut dan tarik. Dan lah 5-6 kali. Hak kali yang ke-30 tu tak dan lah. Jadi Nabi sebut seseorang itu akan mati mengikut cara kehidupan dia. Kalau kebanyakan kehidupannya di masjid, maka di masjidlah insya-Allah. Satu hari nanti dia akan mati. Cara dan waktu mati tak boleh dibeli walaupun dia jadi Presiden Amerika Syarikat 2 kali. Dia jadi Presiden satu negara yang paling maju, paling kuat atas dunia hari ini 2024. 2 kali. Dia tak boleh beli waktu dia mati, di mana dia mati dan bagaimana dia mati. Tak boleh beli. Kerana ia hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Sehinggakan satu-satunya malaikat yang berkuasa dan mampu untuk menarik nyawa, seorang dia aja. Jibril tak boleh, Israfil tak boleh, Mikail tak boleh. Dia seorang aja yang mampu diizinkan oleh Allah untuk tarik nyawa. Pegang roh, keluarkan roh, letak di tangan dia roh, dia juga akan merasakan kematian. Sehari 2 lepas saya tengok berita. Kan, saya setiap hari baca surat khabar. Sebab tugas saya yang banyak. Kan, saya pegang beberapa jawatan dalam NGO dan sebagainya. Jadi kena tahu berita-berita setiap hari saya study. Depan belakang. Semua. Ekonomi, sosial, agama. Berita simple je 2 hari lepas ke kemarin. Tak tahu sehari. 2-3 hari ni lah pakcik imam ke Bilal masjid mati. Dalam masjid, dalam rumah Allah. Meninggal dalam rumah Allah. Kita kata bukan semua orang pergi masjid nak semayang. Ustaz, curi tabung masjid pun melambak lah ni. Kuih banyak pula tu. CCTV pun ada. Kan tak ada CCTV. Pelik lah manusia hari ni. Dia tengok pula tu CCTV. Dia tengok. Tangan duk cungkir, tengok CCTV. Cungkir lagi. Ya. Dia tahu yang tu bukan cermin, tu CCTV. Dia cungkir ambil tengok. Cungkir juga ambil. Dan memang kena pun lepas tu. Sebab dia tengok. Pakcik ni main masjid dan meninggal dalam masjid, di dalam solatnya dan meninggal di dalam sujudnya. Boleh beli ke? Boleh. Siapa pilih? Allah. Mati ni sejam kau saat? Saat je. Saat je. Berapa saat je. Dia tak ada mati 14 jam. Mati 14 jam tu mati. Dia mati ni saat je. Saat. 60 tahun hidup nak beli hak 5 saat tu. Dah beli, pilih pula waktu tu. Waktu sujud nak pilih. Tak boleh pilih. Wadi tak boleh pilih. Siapa-siapa tak boleh pilih. Allah yang pilih. Jalla Jalaluh. Apabila Allah mengasihi seseorang, bila Allah sayang, Allah pilih. Allah gerakkan tubuh badan kaki dia macam kita semua dan tuan-tuan pada malam ni. Untuk mai dalam rumah Allah. Untuk dengar perbahasan akhirat. Untuk tingkatkan iman dan takut dengan akhirat. Allah gerakkan. Aku gerakkan. Lepas mereka pergi santai anak utara, tak lah mai kot ni.
Ada tak? Angkat tangan tak? Ada? Tak ada. Maka pakcik tu Allah pilih berapa hari lepas. Kadang-kadang kita dengar kan, dia bukan hari-hari berita tu. Dia tak hari-hari, kadang Allah pilih. 2 hari lepas ada. Minggu lepas saya baca berita, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang laki-laki mati. Selepas berzina dengan kekasih dia bunuh terus lepas berzina. Hak ni macam mentadak ke, dia ada jenis binatang hak macam Black Widow tu. Lepas bersama tu dia akan bunuh hak jantan tu. Saya tak pernah baca lagi berita macam tu sebab saya surat khabar saya baca semua, saya baca. Satu laki-laki ditikam sampai mati oleh pasangan kekasih dia selepas berzina dengan kekasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang mati dalam keadaan mabuk selepas minum arak. Dia akan bangun dibangkitkan oleh Allah di mahsyar dalam keadaan mabuk terhuyung-hayang. Yang mati dalam keadaan membunuh, dia akan bangun dalam keadaan di tangannya ada alat yang digunakan untuk membunuh. Yang mati dalam keadaan syahid fi sabilillah, dia akan dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan darah mati syahid masih lagi menitis, mengeluarkan wangi-wangian di mahsyar nanti. Satu orang akan mati ikut cara hidup dia. Kemudian dia akan dibangkitkan oleh Allah di mahsyar ikut cara mati dia. Pak dia punya step dia. Satu orang akan dimatikan oleh Allah ikut cara kehidupan dia. Kalau kebanyakan kehidupan dia mentaati Allah, melazimi masjid, maka begitulah dia akan meninggal dunia. Dan kata Rasulullah, dan seseorang akan dibangkitkan di mahsyar mengikut cara matinya. Nas'alullah as-salamah. Moga Allah Ta'ala tuliskan kepada kita semua husnul khatimah. Amin. Tuan-tuan bayangkan satu orang yang ditetapkan oleh Allah su'ul khatimah, mati yang buruk. Mati dalam keadaan dosa yang banyak. Mati dalam keadaan maksiat lebih banyak daripada kebaikan dan ketaatan. Namanya su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni manusia tak boleh hukum kat orang. Siapa-siapa pun dia. Dia mufti, dia raja ulama, dia PhD hadis, dia tak boleh hukum kat orang. Orang tu mati apa? Orang tu husnul khatimah, orang tu su'ul khatimah, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Kita tak boleh bagi kata-kata keputusan mu'tamad. Yang tahu dia husnul khatimah ataupun su'ul khatimah adalah orang yang mati itu. Bila start? Satu saat lepas dia mati ataupun saat dia ditarik ajal dan ruh itu. Ketika kamu ditarik nyawa kamu, keesokan pagi pada jam 5.27 pagi, sebelum subuh, ketika malaikat merenggut dan menarik roh kamu, waktu itu kamu tahu kamu su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Macam mana? Melihat kepada keadaan dan rupa paras malaikat itu. Kalau datangnya berseri-seri, kalau datangnya dengan nur yang terpancar-pancar, kalau datangnya dengan senyuman, maka mati kamu husnul khatimah. Itu Nabi beritahu. Waktu tu juga kita tahu. Waktu malaikat tu. Waktu mata melihat di atas. Sebab malaikat maut duduk di sini. Di tepi kepala kita. Di sini sebab tu
roh mula keluar daripada kaki tu, dia naik, dia keluar sampai ke dada, perut, dada. Bila mai dekat kerongkong dia bunyi. Dia nak keluar perhabis. Waktu tu mata orang nazak, dia tengok ke atas sebab malaikat maut duduk di sini. Dan ketika itu dia tahu dia dicabut nyawa dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Nabi SAW ajak kepada kita semua nak mati husnul khatimah, berdoa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kalau kamu beribadat 60 tahun, tiba-tiba Allah tulis su'ul khatimah. Contoh, rupanya ibadat dia sebab nak tayang ke orang. Sebab segan dengan menantu. Sebab segan dengan jiran. Ibadat dia rupanya sebab dia segan dengan pak mentua. Contoh, wallahu alam, mati dia. Akhir tu dia jadi su'ul khatimah, yang penutup. Sebab tu penutup penting, tuan-tuan. Penutup itu penting untuk menentukan suasana dan keadaan kamu di barzakh dan di mahsyar adalah dalam keadaan dirahmati oleh Allah ataupun dalam keadaan terkutuk, dikeji dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah, penutup yang baik, itu penting. Sebab tu nombor 1 persiapan ke barzakh antaranya ialah doa. Waktu sujud, dalam semayang, waktu rokok, doa lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pun antara tempat yang mustajab doa. Dalam Fatihah ada 3 tempat mustajab doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat pertama mustajab doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tempat kedua Allah tanya nak apa? Terlupa kita, terlepas pandang. Tadi kita semayang maghrib berapa kali Fatihah? 3 kali Fatihah. Ada 9 kali tempat yang Allah tanya nak apa? Bila kita sebut Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala jawab, Majjadani abdi. Hamidani abdi wa majjadani abdi. Hambaku memuji aku, membesarkan aku. Bila kita sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wahai Allah, aku sembah kamu saja, aku minta pertolongan kamu saja. Allah Ta'ala kata, apa yang kamu nak? Apa permintaan kamu? Tiap-tiap kali kita baca Fatihah, sebut 3 ayat ni. Waktu tu niatlah dalam hati. As'alukal jannah ya Rabb. Niat dalam hati. Laju-laju. Jangan berhenti lama-lama pula. Aku pohon syurgamu, wahai Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Biasakan doa sebut kami. Kami siapa? Mak ayah. Kita, mak ayah. Bagi biasa, bila berdoa kami. Kami tu niat siapa? Kita, mak ayah, anak isteri, suami. Itu tempat-tempat untuk kita berdoa husnul khatimah. Kata para ulama, su'ul khatimati akhtarul uqubatil muajjalati 'ala al-itlaq. Mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah balasan yang paling berbahaya yang disegerakan oleh Allah secara mutlak. Li'annaha uqubatun taqtadil khizlan fid dunya wal akhirah. Sebab mati ending su'ul khatimah ni membawa kepada celaka dunia dan akhirat. Su'ul khatimah. Bismillah. Alhamdulillah. Su'ul khatimah
kata para ulama, membawa celaka dunia dan akhirat. Sebab kita semayang lama tuan-tuan, puluh tahun. Puasa Ramadan lama, 10 tahun. Baca Quran, 10 tahun baca Quran. Walaupun sehari satu muka surat. Kita bersedekah daripada umur 20, daripada umur 18, daripada umur 25 bersedekah. Mai masjid puluh-puluh tahun, tiba-tiba ditulis oleh Allah SWT mati su'ul khatimah. Wal'iyadhu billah. Wal'iyadhu billah. Ada banyak kisah dalam hidup. Ada orang hidup penuh dengan ibadat, mati su'ul khatimah. Ada orang hidup penuh dengan maksiat, kemudian dia bertaubat di akhir hayatnya. Satu orang sahabat Nabi tak pernah semayang satu rakaat pun. Ada? Tuan-tuan tengok dalam kitab sirah. Ada satu sahabat Rasulullah tak pernah solat walau satu rakaat. Macam mana dia buat? Dia masuk Islam. Lepas masuk Islam, hari yang sama minta izin dengan Nabi nak sertai perang. Hari yang sama minta izin dengan Rasulullah nak jadi salah seorang anggota perang. Tentera. Nabi izinkan. Tak pernah puasa 5 saat pun, tak pernah sedekah RM1 pun, tak pernah semayang satu rakaat, sujud sekali pun tak pernah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila perang berhenti, ada harta rampasan. Nabi ambil sebahagian sikit, Nabi bagi dekat dia. Dia tolak harta rampasan. Hari pertama masuk perang, hari pertama Islam. Dia kata, ya Rasulullah, aku masuk perang untuk aku mati ditombak di sini. Bukan untuk ambil harta ni. Aku berperang, letak tubuh dan nyawa aku di depan, nak pertahankan Islam. Bukan untuk dapatkan harta ni, akan tetapi ala an urma hahuna. Dia tunjuk kat Nabi. Ditombak di sini, wahai pesuruh Allah. Perang sambung balik. Petang tu, dia mati syahid. Nabi tengok jenazah-jenazah. Bila sampai kat jenazah sahabat yang hari pertama masuk Islam, Nabi tengok ada tombak di lehernya. Tepat pada tempat yang dia tunjuk. Dia jujur dengan Allah. Allah menjujurinya. Ikhlas. Ikhlas. Bila dia sebut, bila dia minta, datang daripada hati. Bukan di status je. Alhamdulillah semalam sempat tahajud 2 rakaat. Put night. Rasa macam malaikat pula begini. Lepas tu dia like sendiri. Like. Ambil nombor satu lagi, like pula. Punya tak senonoh. Up sendiri, syok sendiri, like sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di sini. Dia tunjuk untuk ditombak di sini. Nabi tengok jenazah dia. Nabi kata di situ dia tunjuk untuk ditombak. Jujur dengan Allah. Tolak duit, tolak harta. Ya Rasulullah nak mati syahid. Tak solat satu sujud pun. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Minta dengan Allah. Allah Maha mendengar. Itu sifat Allah yang kita belajar. As-Sami', Maha mendengar. Ada satu orang lelaki bunuh 100 orang. Ini Nabi cerita, kemudian bertaubat. Subhanallah. Subhanallah. Sebelum dia ditangkap, sebelum dijatuhkan hukuman, sebelum didapati bersalah, dia sendiri isytihar dengan Allah. Aku nak bertaubat, wahai Allah. Tunjukkan aku di mana orang yang boleh ajar aku untuk bertaubat. Allah tunjuk. Pergi ke satu orang ulama. Yang kedua lah, cerita yang kedua tu. Ulama tu kata, duk mana? Dia pun sebut, duk sekian-sekian. Ulama tu kata, pindah, kampung tu banyak maksiat. Pindah, kampung tu banyak maksiat. Pindah pergi duduk kampung sekian-sekian, kata ulama tu.
Sesungguhnya kampung sekian-sekian ramai orang soleh. Ramai orang soleh. Laki-laki ni yang isytihar taubat. Hari dia taubat itulah dalam perjalanan nak pindah pi kampung. Belum solat, belum puasa, belum zakat. Baru bawa beg, bawa barang-barang rumah sekadar yang dia mampu bawa. Bawa diri dan hati yang penuh dengan perasaan taubat. Dalam perjalanan, malaikat maut mai ambil nyawa dia. Tarik nyawa dia. Mati hamba Allah yang bunuh 100 orang. Tuan-tuan, dalam masjid ni, 1,000 ni, 5,000 ni, luar dalam ni, mana ada orang bunuh 100 orang? Cuba angkat tangan, hak bunuh 2 orang ya? 2. Nak tengok ya, kok ada. Bunuh seorang lah, tak ada 2, tak ada seorang, hak bunuh seorang. Bunuh 100. Bunuh 100 orang. Tiba-tiba mainlah hati dia satu hari, dia kata, aku ni kena berubah ni. Duk habis masa atas motor ya. Motor lagi. Kan? Nak kena berubah ni. Semayang dah dengan mak bergaduh. Curi duit pak. Curi duit company. Belah-belah tahun dah. Tak kantoi. Curi duit company. Buat klaim palsu. Belas-belas tahun buat klaim palsu. Tiap-tiap bulan masuk 2-3 ribu duit haram bagi makan anak isteri. Tak kantui-kantui. Satu hari rasa nak taubat. Subhanallah. Bila mati dah bunuh 100 orang. Bunuh. Bila laki-laki yang Nabi cerita bunuh 100 orang ni, hari bertaubat tu mati. Tak dan semayang, tak dan apa pun tak dan. Maka 2 kumpulan malaikat mai. Malaikat rahmat, kumpulan malaikat azab. Sepatutnya kalau mati husnul khatimah, kumpulan malaikat rahmat saja yang mai. Sebab apa saya sebut kumpulan? Sebab yang mai sambut roh kita ramai. Semua mai dengan wajah berseri-seri. Kalau mati husnul khatimah. Ni bukan malaikat maut tau. Malaikat maut dia mengambil nyawa. Lepas tu yang nak iring kita naik ke langit, yang tu kumpulan malaikat. Kalau mati husnul khatimah, kumpulan malaikat rahmat. Ramai mai. Semua elok-elok mai muka bersih, jernih, berseri-seri. Senyum kat kita. Dia kata, jangan takut. Allah jaga ahli keluarga kamu. Subhanallah. Dah mai muka elok. Orang sambut kita. Kita pi negara orang, tak kenal siapa, tak ada adik-beradik, tak tahu apa, orang sambut. Tuan-tuan, saya bila pi luar negara, 2-30 buah negara saya pi. Kalau di tempat tu, saat lagi di airport ada orang tunggu dah, yang tu kita tenang sikit. Kereta dah tunggu dah, orang dah tunggu dah, dia nak bawa pi ke mana, semua dah diatur. Yang tu kita lega sikit. Tapi kalau kita pi satu negara luar, negara asing, kita tak kenal siapa. Satgi hang carilah Grab sendiri, nak semayang tang mana, nak makan tang mana, hotel mana, pikyak semua sendiri. Sistem pengangkutan dia, sistem bayar dia, peraturan dia, semua tak sama. Tiba-tiba bila mati, sekumpulan malaikat rahmat, semua muka baik-baik, semua muka berseri-seri, sambut kita, bagi tahu kepada kita, jangan takut, Allah jaga harta kamu, Allah jaga keluarga kamu, jangan risau. Allah sebut benda tu dalam Quran. Cerita saya tak sah, yang disambut oleh malaikat tadi, Allah sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Sesungguhnya mereka-mereka yang ucap Tuhan kami Allah. Mereka-mereka yang sebut beriktikad la ilaha illallah. Thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah.
menjalani kehidupan seharian mereka dengan iman, dengan ibadat yang Nabi suruh sampai akhir hayat, istiqamah. Kemudian mereka mati. Beriman dengan Allah, istiqamah, kemudian mati. Apa jadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat rahmat turun ramai-ramai. Subhanallah. Para malaikat rahmat turun ramai-ramai. Alla takhafu. Jangan takut. Malaikat kata, jangan takut. Ini alam, ini nama dia alam akhirat. Kamu datang ni, sekejap lagi kita pergi barzakh. Tapi jangan takut, kami ada. Jangan takut, Allah jaga kamu, Allah jaga ahli keluarga kamu. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Bergembiralah dengan syurga. Kamu akan dapat syurga. Malaikat-malaikat ni bagi kita tenang. Seronoklah. Seronok. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kamu. Isyak ke berapa? Lepas suruh berhenti nak azan. 8? 15? 15, Penang. Okey, baik. Kong. 8-10. Tu khilaf dah tu. Tanya belah sini tak. Ni golongan kiri, golongan kanan. Isyak tak tahu terus belah ni. Ni golongan 8-12. 3 pendapat. 13. 8-13. 12, 13, 15. Ikutlah tu Imam ni. Lepas khilaf dah kot ni. Saya 13 lagi 2 minit ni. Jadi bila mati orang yang husnul khatimah, tarik nyawa, dia tahu dia husnul khatimah. Subhanallah. Dia tengok muka malaikat maut, dan ketika itu juga dia nampak kumpulan malaikat rahmat. Hak laki-laki tadi ni, sekejap kita sambung lepas azan. Yang laki yang bunuh 100 orang tadi ni. Lah, sekarang pukul apa? Betul ni, jam ni 11. Azan 13. Kita zikir dulu 2 minit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila syarafa darajata al-'aliyata rafi'a wa ba'athu maqaman mahmudan innaka la tukhlifu al-mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Radina billahi rabba wa Muhammadin rasulah bil islami dina. Kita sambung lagi 15 minit. InsyaAllah. Laki-laki ini tiba-tiba buat pertama kalinya, wallahu a'lam, sekadar yang saya faham, itulah pertama kali kedua kumpulan malaikat datang. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Kedua-duanya saling merebut roh itu untuk dibawa. Subhanallah. Kata kumpulan malaikat rahmat, dia datang taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Dia datang bertaubat. Kumpulan malaikat azab kata, kami akan ambil roh dia. Dia mati su'ul khatimah. Lam yasjud lillahi qat. Dia tak sujud kepada Allah walaupun sekali. Kami akan iring roh dia, kata kumpulan malaikat azab, yang kesemua wajah mereka kehitam-hitaman. Semua datang dengan wajah yang bengis, berebut roh si pembunuh 100 orang. Lalu Allah menghantar seorang malaikat datang menyelesaikan masalah tu, iaitu ukur tempat mati orang tu dengan tempat baik yang dia nak tuju dan tempat maksiat yang dia tinggalkan. Kampung maksiat yang dia tinggalkan. Mana yang lebih dekat? Lalu diukur tempat mati pembunuh 100 orang tu yang bertaubat pada hari kematian itu. Lebih dekat dengan tempat baik yang dia tuju. Hanya sejengkal sahaja. Yang ni setapak ya. Satu tapak je penentuan di antara su'ul khatimah, lelaki pembunuh 100 orang yang bertaubat pada hari kematian, dengan husnul khatimah. Subhanallah. Semoga Allah pilih kita semua malam ni untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Apabila mati saya dan kita semua,
maka tidak ada lagi buku catatan yang ditulis berdasarkan dosa dan pahala ataupun kebaikan ibadah ataupun maksiat yang kita lakukan, kecuali beberapa benda. Ada hadis Nabi sebut 3 dan ada hadis lain Nabi sebut lagi banyak lagi benda lain, maka dia lebih 5. Benda-benda yang kita dah masuk kubur tapi malaikat masih lagi buat masuk duit dalam akaun bank kita. Itu nak bagi mudah faham. Kita dah masuk dalam kubur, kita sudah pun dikebumikan orang ramai. Tetapi di dalam buku amalan kebaikan kita masih ditulis ibadah dan kebaikan. Nabi kata antaranya membina masjid. Sebab tu tuan-tuan cari masjid-masjid yang dibina, masuk walaupun RM1, masuk walaupun RM5. Siapa yang mampu bagi lebih, bagi lebih. RM50, RM100, Allah tahu berapa kemampuan kita. Kalau kita masih lagi di universiti, duduk kolej pun berjimat-jimat, masukkan 50 sen. Kamu tak tahu ajal kamu, boleh jadi hari kedua kamu balik daripada rumah ataupun asrama kamu nak balik ke rumah. Allah ambil nyawa kamu. Kamu pernah bagi seminggu 10 sen, seminggu 50 sen ke tabung masjid yang sedang dibina masjid itu. 50 sen kita bagi seminggu. Wahai Allah, ini je kemampuan saya. Allah tahu berapa kemampuan kamu. Kita tak perlu nak bohong siapa-siapa. Orang lain, kanan kiri kita boleh bohong. Allah Maha mengetahui berapa wang yang ada dalam kemampuan kamu. Allah tahu. Kamu beli beg RM1,500, tapi bila kamu nak masuk dalam masjid, kamu ambil duit warna hijau. RM5. Beg RM1,500. Memang tak berdosa pun. Tetapi ia adalah amal yang ketika mana orang tu dah masuk dalam kubur, pahala kebaikan dia masih ditulis oleh Raqib dan Atid. Malaikat Raqib Atid tulis lagi. Walaupun dia dah 18 tahun. Sudah mati 18 tahun. Raqib dan Atid masih menulis setiap hari. Sebab RM50 yang dia bagi untuk bina masjid. Masjid tu sampai hari ni orang ramai guna. Ni antaranya masjid ni. Semua masjid lah ni. Masjid ni ramai malam ni. Ni siapa yang bagi untuk bina masjid ni? Kan? Dapatlah ramai hadir ni. Berapa ribu orang semayang. Berapa ribu orang solat. Berapa ribu orang zikir dan baca Quran. Cari maktafiz, masjid, sekolah-sekolah agama. Ini antara yang Nabi sebut. Yang masyhur, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, ataupun kita ajak orang tu beramal dengan ilmu kita. Kita yang ajak dia baca Quran. Akhirnya lepas kita mati, dia masih membaca Quran tiap-tiap hari. Sampai umur dia 50, 60. Dapat ke kita, walaupun kita dah mati 20 tahun. Nabi kata antara yang menyebabkan pahala terus mengalir, walaupun tuan dia sudah puluhan tahun, 1000 tahun, 100 tahun, duduk dalam alam barzakh, mas malaikat Raqib dan Atid masih menulis. Kata Rasulullah, awwaladin salihin yad'u lahu, awwaladin salihin yad'u lahu, ataupun anak-anak saleh yang mendoakan ibu dan ayahnya. Kalau tak ada anak-anak yang saleh, cucu yang saleh-salehah pun dapat insya-Allah. Cuma kata para ulama, sebut kalau anak saleh walaupun dia tak doa, Rabbighfirli dhunubi wali walidayya, kalau dia tak berdoa pun, apa saja amal ibadat yang dia buat, ada habuan untuk ibu dan ayahnya. Ni anak soleh. Ketika itu juga transfer pahala ke barzakh ibu dan ayahnya. Pukul 7.35 anak soleh tu baca Quran. Maka 7.35 pagi kubur barzakh ibu dan ayahnya
terang benderang walaupun dia tak niat. Ini ulama sebut. Anak soleh kalau dia tak niat pun. Apatah lagi kalau dia tak ada tangan, dia sebut Rabbighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ahli barzakh, penduduk barzakh menerima pahala-pahala daripada anak-anak mereka seperti mana orang-orang dunia menerima hadiah sesama mereka. Kan kita orang main rumah, orang bawa hadiah kat kita. Macam itulah penduduk barzakh. Setiap hari bila anak dia buat kebaikan, bila anak dia doa, malaikat pun main hantar hadiah tu ke kawasan barzakh si ibu dan si ayah tadi. Subhanallah. Beruntung mak ayah yang meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka yang sudah kehilangan ibu dan ayah, perbanyakkanlah doa, perbanyakkanlah amal ibadat, kerana ibu dan ayah kita semua akan mendapat bahagian daripada kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak. Bila satu orang duduk, kita bahasa dunia kita, sejam yang pertama di dalam alam barzakh. Ini persiapan saya dan kita semua. Apa jadi satu jam yang pertama? Apa episod dia? Bukan selepas ambil nyawa tau. Lepas ambil nyawa dia ada perjalanan dia. Lepas ambil nyawa keluar daripada tubuh badan kita. Tubuh badan kita pun kosong, tidak ada lagi ruh. Tubuh badan itu akhirnya akan mereput, akan mengeluarkan ulat, akan pecah tubuh badan tu, dia membusuk, pecah sebagainya. Waktu roh keluar, dia ada perjalanan dia. Itu cerita lain, saya tak mau cerita. Dia ambil masa. Kemudian dia dibawa pergi ke alam barzakh. Pada 1 jam pertama di alam barzakh, mereka-mereka yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, mereka akan menyebutkan perkataan qal. Ini Allah cerita dalam Quran tau, bukan hadis. Rabbirji'un. Rabbirji'un. Orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang kafir, saat ataupun minit yang pertama bila dimasukkan ke dalam alam barzakh, si fasik ataupun munafik akan sebut Rabbirji'un. Wahai Allah, kembalikan aku ke dunia. Bagi sat nyawa kembali. Boleh tak wahai Allah, nyawa yang hang bagi dulu waktu aku hidup dulu, boleh tak kembalikan sebentar saja nyawa itu wahai Allah. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Dulu aku semayang lambat. Dulu aku tak pernah semayang subuh. Aku semayang maghrib, isyak saja. Wahai Allah, malam ni aku dah mati. Kembalikan aku ke dunia sementara. Aku nak bertaubat, aku nak semayang. Aku nak bertaubat, aku nak sedekah. Aku nak taubat, aku nak baca Quran. Dulu aku lalai, ya Allah. Aku tahu ada kematian, aku tahu ada barzakh, tetapi aku lalai, wahai Allah. Ayat ni disebut dan diulang-ulang. Disebut dan diulang-ulang. Dan tidak akan diberikan nyawa yang kedua untuk sesiapa pun yang mati. Tak ada nyawa kedua. Saya dan kita semua seorang sekali je akan merasakan sakit mati. Ketika Hasan Basri lalu di rumah orang mati, ramai ahli keluarga dia menangis. Imam Hasan Basri kata, kenapa kalian menangis? Ayah kami meninggal. Sepatutnya kalian menangis kepada diri kalian. Sebab ayah kalian sudah pun merasakan kesakitan mati. Sakit mati tu. Sekali je. Sekali saja. Bila dah mati, manusia fasik dan munafik minta nak kembali. Nak jejak kaki mai ke masjid. Minta nak kembali, nak pegang kucuk Quran, nak pegang baca Quran. Sehari satu ayat, sehari satu muka surat. Allah Ta'ala kata, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Sekali-kali sesaat pun kami takkan bagi kamu kembali. Saat pun. Sekarang ada masa tak? Sekarang. Malam ni ada masa tak? Ada. Ada masa. Masih bernafas. Masih bernyawa. Masih diberikan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud. Perbanyakkan solat. Banyakkan amal ibadat kita. Peluang masih ada. Ada orang bulan depan. Roh dia akan keluar daripada tubuh badan dia. Dan malam ini dia sedang mendengar cerita tentang persiapan ke alam barzakh. Roh dia bulan depan akan meninggalkan tubuh badan dia. Wallahu a'lam. Dan malam ini, di saat ini, dia sedang mendengar kisah perjalanan dia ke barzakh. Ambillah ruang, ada sebulan. Ni contoh. Bukan saya duk kata dia ni malaikat maut apa ni, Adumai ni. Ni contoh. Tapi kalau ada selalunya, kalau saya buat contoh tu, wallahu alam, adalah seorang kot. Nanti AJK beritahu lah, tak mana hak duduk di dinding, di tiang ke, hak betul-betul depan meja ke. Dapat orang ni, sekali dengan PA. Saya melawak ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang terakhir sekali untuk malam ni, saya janji tadi 15 minit. Yang terakhir sekali ialah seseorang itu apabila diletakkan di dalam kuburnya, maka manusia mula meninggalkannya seorang demi seorang. Yang paling lama berada di situ adalah anak-anak dan isterinya dan ataupun suaminya, ataupun ibu dan ayahnya. Tetapi apabila sudah melalui beberapa jam, ibu dan ayahnya, ahli keluarganya yang terdekat pun akan meninggalkan kawasan perkuburan itu. Tak ada harta yang akan tunggu. Tak ada ahli keluarga dan kekasih tercinta yang akan tunggu kita di sisi kubur kita untuk tempoh 10 hari. Semua akan duduk di situ. Habis Tok Imam buat talqin, tahlil. Tok Imam balik, dia pun tunggulah 30 minit. Tunggu sejam. Takkan nak teriak 6 jam. Dia pun teringat dah cakotiau dengan ni. Duk bau dah dia. Yang ditanam tu siapa pun kawan tu lapak. Maka semua akan meninggalkan kita. Apa Nabi sebut? Nabi kata hatta innahu la yasma'u qar'ani 'alihim. Ini sangat keadaan yang sangat menakutkan, sehingga orang yang berada di barzakh pada hari kematian itu mendengar bunyi derupan tapak kaki yang meninggalkan kawasan perkuburan itu. So, semua tinggal. Anak dia tinggal, suami tinggal, isteri tinggal. Semua orang tinggal. Kawan-kawan lagi awal. No? Maka bila dia dengar bunyi, habis. Nabi kata sekadar itu, sekadar tempoh itu, maka dia akan didatangi malakan, 2 orang malaikat. Seorang bernama Munkar dan seorang lagi bernama Nakir. Kedua-dua malaikat ini akan mendudukkan orang itu. Wallahu a'lam. Roh dikembalikan. Macam mana cara? Wallahu a'lam. Saya tahu teori saja. Fa'aqa'adahu, kata Rasulullah. Kedua-dua malaikat itu akan mendudukkan dia. Fayaqulani lahu. Kemudian mereka akan mula bertanyakan soalan-soalan yang kesemua kita tahu soalan itu apa soalan dia. Iaitulah soalan man rabbuka, siapa Tuhan kamu. Maka lidah yang fasih, yang kehidupannya penuh dengan ibadat dan ketaatan, bukan berdasarkan ilmu dan PhD dia, berdasarkan amal kebaikan dan kebajikan serta ibadat dia di dunia, lidah itu akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Lulus. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad. Apa yang kamu kata kepada lelaki yang bernama Muhammad? Orang yang disoal tadi jawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulullah. Habis jawab soalan, Nabi pernah duduk di atas. Ada sahabat yang dikebumikan
Nabi duduk di atas. Nabi duduk lama sikit. Ini Rasulullah. Walaupun yang meninggal tu bukan ahli keluarga dia, Nabi berada di atas. Nabi kata, is'alu li akhikum as-sabat, at-tasbit. Minta dengan Allah untuk dia dimudahkan untuk jawab. Nabi duduk di atas. Nabi kata, minta dengan Allah supaya saudara kamu yang di bawah senang untuk menjawab soalan. Fa innahul ana yus'al. La ni dia sedang ditanya. Sekarang dia sedang disoal. Sebab tu kita kebumikan mak ayah kita, ahli keluarga kita, Allahumma ighfir lahu. Duduk di atas tu berdoa, wahai Allah, ampunkanlah dia. Orang balik saat dalam tempoh itu, dalam tempoh berapa puluh minit tu, akan datang mungkar dan nakir bertanyakan soalan. Kalau ada puluh orang berdoa, maka selamatlah dia daripada soalan mungkar dan nakir. Kalau ramai yang mendoakan dia pada hari kematian dia, disebabkan dia selalu buat kenuri untuk sekolah-sekolah agama, anak-anak tahfiz, ratusan anak-anak tahfiz membanjiri masjid pada hari kematian dia. Ini saya jumpa baru minggu lepas. Baru minggu lepas satu orang meninggal. 4-5 tahfiz datang. Penuh masjid. Pasal apa? Hak meninggal tu tiap-tiap minggu buat kenuri. Dia meniaga makanan, bihun sup, mutabak apa. Tiap-tiap minggu dia buat kenuri tahfiz ni, kenuri tahfiz ni dia buat. Dia suka buat kenuri untuk anak-anak tahfiz. Penuh masjid berjubah sorban, pakaian putih. Anak-anak yang tak berdosa mengangkat tangan minta Allah Ta'ala ampunkan dia. Subhanallah. Bijak akhirat. Kaya dunia, bijak akhirat. Nabi duduk di atas, Nabi kata minta kepada Allah sekarang. Sekarang ni dia sedang disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita yang mengkebumikan jenazah saudara mara kita, duduk lama sikit. Kan doa, wahai Allah, ampunkanlah dia ya Allah. Ramai-ramai. Ajak semua, sepupu, anak saudara, cucu-cucu, tok apa semua ni kan. Berdoa, wahai Allah, ampunkan dia, wahai Allah. Tetapkanlah lidah dia untuk menjawab soalan-soalan daripada para malaikatmu. Tadi sekadar itu dulu sahaja untuk malam ni, untuk ceramah kita, persiapan menuju ke alam barzakh. Semoga apa yang saya kongsikan tadi bermanfaat untuk saya dan kita semua. Di luar ada tim saya, tim Pertubuhan Khidmat Ummah, NGO saya sendiri. Ada booth di bawah ni. Kami mencari pengifak tetap bulanan RM10 sebulan. Tuan-tuan boleh mendaftar dengan mereka. Kami bantu setakat ni 700 rumah asnaf keluarga setiap bulan. Dengan bantuan tunai. Dengan bantuan tunai. Disusun dan kami punya NGO mendapat pengecualian cukai dari LHDN. Kami punya NGO juga berdaftar dengan ROS dan NGO saya juga diaudit setiap tahun. Boleh pergi ke bawah, tuan-tuan daftar nama, sebulan RM10. Buat auto debit. Dia tolak. Ramai meninggal, auto debit berjalan. Anak-anak main bagi tahu ustaz, teruskan. Potonglah. Untuk ibu dan ayah kami. Jadi sekadar itu dulu insya-Allah untuk malam ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.